Ada jenis mari orang muda, smart, handsome, dia bagi buku macam buku tu seolah macam buku tadika kanak-kanak, tapi dalam tu jenis penuh gambar ikan. Ikan tu, ikan ni dia ada makna di sebalik tu, bukan sekadar ikan tu. Ikan dari sudut perlambangan yang lain, merujuk pada perlambangan agama mereka. Boleh faham tak ni? Bukan ikan saja-saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita sama-sama dapat dipertemukan oleh Allah. Dan mudah-mudahan pertemuan pada kali ini senantiasa beroleh rahmah dan barakah, petunjuk dan hidayah dari sisinya insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, insya-Allah malam ini kita sama-sama membaca dan mentadabbur 3 potong ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran, merujuk ayat 52, 53 dan 54, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, falamma ahassa Isa minhumul kufr qala man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi washhad bi anna muslimun. Kita baca dahulu ayat yang pertama, yaitu merujuk ayat 52. Falamma ahassa Isa minhumul kufr, dan tatkala Nabi Allah Isa alaihi salam ahassa dalam bahasa Arab bermaksud merasai, ataupun kalau kita merujuk satu tafsir yang bernama Tafsirul Jalalain, ahassa ay bimakna alima, mengetahui. Jadi tatkala Nabi Allah Isa alaihi salam merasai ataupun mengetahui minhumul kufr,
adanya sebahagian daripada Bani Israel ini telah melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada perkara yang kedua, dikatakan bahawa Nabi Allah Isa mengetahui adanya rancangan ataupun komplot daripada sebahagian Bani Israel untuk memusnahkan beliau. Baik, bila berbicara mengenai Nabi Allah Isa alaihi salam, di dalam Al-Quran sekurang-kurangnya ada 3 konteks bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut dan memperkatakan tentang Nabi Allah Isa. Pertama, Allah menyebut dengan kalimah Isa seperti ayat ni. Yang kedua, Allah menyebut menggunakan kalimah Al-Masih, merujuk juga kepada Isa. Dan yang ketiga, merujuk kepada kalimah Isa bin Maryam, Isa anak kepada Maryam. Jadi sekali Allah guna Isa saja-saja, yang kedua Al-Masih, dan yang ketiga Isa bin Maryam, Isa anak kepada Maryam. Kalau Allah merujuk menggunakan kalimah Isa, Allah sebut kalimah ni sebanyak 21 kali dalam Quran. Kalau Allah menggunakan kalimah Al-Masih, Allah sebut 11 kali dalam Quran. Dan kalau Allah menggunakan Isa bin Maryam, Allah sebut 23 kali dalam Quran. Apapun jumlah-jumlah tersebut merujuk kembali kepada Nabi Allah Isa, iaitu seorang Nabi dan Rasul yang pernah diutuskan kepada kaumnya, iaitu Bani Israel. Nabi Allah Isa termasuk Nabi dan Rasul yang wajib kita sebagai orang Islam yang beriman kepada Allah meyakini dan mempercayai bahawa Nabi Isa ni termasuk salah satu Nabi yang wajib kita percaya, yang wajib kita beriman. Bahkan dalam Al-Quran sendiri ada memperincikan tentang kisah Nabi Allah Isa, terutama di dalam surah-surah tertentu macam surah Ali Imran, surah An-Nisa dan beberapa surah yang lain. Dan Nabi Isa sendiri termasuk di dalam kalangan rasul-rasul yang bertaraf ulul azmi. Baik, apakah yang dirasai oleh Nabi Isa tadi? Iaitu kekufuran ataupun penyelewengan yang telah dilakukan oleh segolongan Bani Israel. Apakah penyelewengan yang dilakukan oleh mereka? Baik, Bani Israel ini ataupun ada sesetengah mereka dirujuk sebagai golongan Yahudi. Dan kita perlu faham dalam agama Yahudi juga ada aliran-aliran tertentu ataupun disebut sebagai mazhab-mazhab. Antara 3 yang terkenal dalam agama Yahudi ini, pertama ialah mazhab Farisi, yang kedua mazhab Saduqi, dan yang ketiga mazhab Essens. Baik, apa beza ketiga-tiga mazhab ni? Yang pertama, bila sebut kepada Farisi, dia merujuk kepada golongan Yahudi yang beriman dengan kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa, iaitu kitab Taurat. Dan mereka juga adalah golongan yang mempercayai perkara-perkara yang melibatkan ghaibiyah, seolah-olah sama macam kita orang Islam percaya dengan kitab Al-Quran, dan kita juga percaya dengan perkara-perkara ghaibiyah yang diberitakan dalam agama. Contoh apa dia ghaibiyah? Percaya kepada alam akhirat, percaya kepada jin, percaya kepada malaikat, percaya kepada alam kubur, azab dan nikmat kubur. Tu termasuk hal-hal ghaibiyah. Yang ni mazhab Farisi. Manakala mazhab yang kedua disebut Saduqi.
Saduqi pun percaya dan beriman kepada Taurat. Tetapi yang jadi masalahnya golongan Saduqi inilah yang sebelum ni banyak merosakkan ayat-ayat Taurat, iaitu golongan-golongan yang merubah-rubah ataupun dengan kata lain menambah dan mengurangi serta menyelewengkan makna-makna tertentu di dalam Taurat. Boleh dikatakan Saduqi ini menyamai apa yang kita sebut hari ini sebagai religious rider, geng-geng penunggang agama, iaitu menggunakan agama pada masa itu untuk kepentingan diri sendiri. Baik. Yang ketiga, Esen. Esen ni satu mazhab yang juga percaya kepada Taurat, cuma beza dia dengan Farisi tadi, dia tak percaya kepada hal-hal yang bersifat ghaibiyah. Kalau Farisi dia percaya, kalau Esen dia tak percaya. Bahkan dia memasukkan unsur-unsur yang tak sepatutnya dimasukkan dalam agama, iaitu paganisme dan unsur-unsur mistik. Sebab masa kehidupan Nabi Allah Isa tu, siapa yang jadi pemerintah Palestin pada masa tu? Iaitu golongan ataupun bangsa Romawi, orang-orang Rom yang duduk di Palestin. Jadi Rom ni sudah terkenal dengan budaya Helenistik dia. Satu budaya yang adanya dewa-dewa pagan, unsur-unsur mistik. Jadi mereka tu masukkan dalam tu. Baik, itu antara tiga yang terkenal. Sebab mazhab dalam Yahudi atau aliran ni banyak. Baik, yang jadi pemerintah pada masa tu siapa? Antara yang pegang Dewan Sinagog Agung. Dewan Sinagog Agung ni boleh dikatakan sebagai dewan ulama mereka lah pada masa tu. Kebanyakannya dipegang oleh golongan Saduqi. Jadi Saduqi yang mana tadi? Penunggang-penunggang agama yang menyelewengkan kitab. Jadi satu ketika, ada satu kisah ketika Nabi Allah Isa ni masih remaja. Jadi sebelum kita ceritakan kisah yang berhubungan dengan benda ni, saya nak ulang satu ayat yang Allah sebut dalam Quran, surah yang sama, ayat 48. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wat-Taurat wal Injil. Dan dia diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala Alkitab. Siapa? Nabi Allah Isa. Kitab di sini bukan merujuk kitab buku tu ataupun wahyu, tetapi kitab di sini merujuk kepada kepandaian menulis, Alkitabah. Wal hikmah, dan ilmu-ilmu yang benar, wat-Taurat wal Injil. Injil tu memang kitab khusus yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa. Tetapi wat-Taurat sebelum tu, Taurat yang pernah turun pada Nabi Musa pun diberi segala ilmu dan pengetahuannya kepada Nabi Allah Isa. Taurat ni kitab Nabi Musa, Injil tu baru kitab Nabi Isa. Tetapi bila Allah nak beri pengetahuan dan ilmu kepada Nabi Isa, dia bagi dua-dua. Hak Taurat pada Isa, pada Musa sebelum ni pun bagi pada Isa, Injil hak khusus tu pun bagi pada Isa. Jadi gambaran yang kita boleh dapat di sini, Isa ada dua-dua ilmu dan pengetahuan tentang Taurat dan tentang Injil. Jadi bila dia menghadiri satu pertemuan, Dewan Sinagog Yahudi ini disebut satu istilah Sanhedrin. Ini golongan-golongan Rabbai dia. Jadi bila berhadapan dengan golongan ni, Rabbai-Rabbai ni duk mengajar agama. Jadi bila mengajar agama, mereka juga menggunakan hujah-hujah, ayat dan dalil daripada kitab Taurat. Tetapi ada sebahagian ayat yang dibaca tu bukan ayat yang asli lagi, iaitu ayat-ayat yang sudah dirubah-rubah, mungkin ditambah atau dikurangkan makna. Mungkin ayat tu betul tapi diselewengkan dia punya syarah dan pentafsiran. Jadi bila baca ayat yang tak betul, bila baca ayat yang tak kena, depan pula seorang yang boleh kita katakan hafiz Taurat, hafiz Injil. Berkebut kena tegur kat kawan ni. Hak hang baca tu bukan ayat Taurat sebenar, macam ni.
Sebagai contoh bagi nak mudah faham, contohlah, saya bukan hafiz Quran, tapi saya baca Quran ni, duduk depan saya ni ada 2-3 orang hak betul-betul hafiz Quran. Katakan kita baca tu tiba-tiba tersalah baris, patut bacaan tu baris bawah, saya pergi pukul baris atas. Jadi orang hak memang hafal Quran ni angkat tangan, ustaz minta maaf, ayat hak ustaz baca tadi hak betulnya baris bawah, tapi tadi ustaz baca baris atas. Pasal apa dia boleh detect saya punya salah? Sebab dia memang hafiz Quran, orang hafal Quran. Jadi baris hak kita salah tu dia boleh detect. Seumpama saya nak bagi gambaran, bila orang tu buat salah pada bacaan atau tafsiran, Nabi Isa tegur. Jadi bila tegur ni, seorang remaja yang muda, yang belia, kawan ni pula hak tua dah, dihormati sebelum ni sebagai seorang ulama, 2-3 kali kena, biru lah muka kan. Jadi bagi dia, Nabi Isa ni nah merupakan satu ancaman. Satu ancaman bagi mereka. Bayangkan macam ni, sebelum ni kalau kita ni orang alim, yang kita ni jenis menunggang agama, kita duk karut apa pun, kita duk auta apa, tak ada orang tegur. Semua orang tunduk, semua orang amin, semua orang dengar. Tiba-tiba mari tu orang duk tegur, payah nak cari makan dah lagu ni bila-bila dah. Kita jadi terancam dah. Jadi orang ni boleh, kalau kita kata, bungkus periuk nasi kita. Jadi bila anggap Nabi Isa ni sebagai satu ancaman, mereka nak buat satu perancangan atas diri Nabi Isa, seolah-olah nak menyisih dan menghapuskan Nabi Isa. Baik. Qala man ansari ilallah. Jadi sebelum kita pergi kepada pentafsiran yang seterusnya, bila sebut pasal Rabbai tadi, ulama-ulama Yahudi ni kita panggil Rabbai. Macam kita sebut ulama, mereka panggil Rabbai. Kalau dalam Hindu dia panggil Rishi. Rishi ni orang-orang alim dalam agama, tapi bukan Rishi Kapoor lah. Rishi Kapoor tu pelakon. Okey, nama je lah sama. Baik, dia ada satu lagi istilah yang merujuk kepada ulama Yahudi ni, disebut sebagai Kohan. Apa dia Kohan dan apa beza dia dengan Rabbai? Rabbai ni umum, siapa-siapa boleh jadi Rabbai. Contoh, bila mana seseorang tu, tak kira dia siapa, dia belajar sungguh tentang Taurat, dia belajar sungguh tentang hukum hakam dalam agama tersebut, dan dia ada guru-guru, dan bila orang perakui ilmu dia, maka dia layak untuk jadi alim atau Rabbai. Tapi Kohan ni lagu mana? Kohan ni sama juga, tetapi yang beza salasilah dan nasab orang yang disebut Kohan ni, mereka adalah keturunan anak-anak daripada Nabi Allah Harun alaihi salam. Tu je beza. Tu je beza. Maksudnya siapa-siapa hak belajar dari keturunan anak Nabi Allah Harun sampai capai tahap ulama dalam agama mereka, mereka tak dipanggil sebagai Rabbai, tapi disebut Kohan. Maksudnya kalau orang sebut Kohan tu, kita tahulah dia keturunan Nabi Allah Harun. Hak selain pada Nabi Allah Harun tu kita panggil Rabbai. Tu je, sama je, cuma istilah digunakan. Baik. Qala man ansari ilallah. Satu ketika Nabi Allah Isa ni berhadapan dengan sahabat-sahabat dia. Jadi Nabi Isa bertanya kepada mereka, qala man ansari ilallah. Siapakah yang akan menjadi penolong-penolong ataupun pengikut-pengikut aku di dalam menegakkan agama Allah? Jadi Nabi Isa tanya sahabat-sahabat dia, siapa yang nak jadi pengikut aku, siapa yang nak jadi penolong aku dalam menegakkan agama Allah? Jadi ayat ni ada dua perbahasan daripada ulama. Pertama ialah satu pandangan, kalau kita rujuk tafsir Ibnu Katsir, satu pandangan daripada seorang ulama yang bernama Mujahid. Mujahid kata makna man ansari ilallah, siapa yang nak jadi penolong atau pembantu aku dalam menegakkan agama Allah. Satu.
Yang kedua, pandangan daripada seorang ulama dan sufi besar, iaitu Imam Sufyan As-Sauri. Dan lain-lain dia kata, man ansari ilallah, siapa yang nak jadi penolong aku ataupun pengikut aku bersama dengan Allah. Ada beza tu. Satu, siapa yang nak jadi pengikut aku dalam menegakkan agama Allah. Yang kedua, siapa nak jadi pengikut aku bersama dengan Allah. Itu beza. Jadi kebanyakan ulama-ulama lebih memilih pendapat yang pertama itu dianggap yang paling menghampiri kebenaran. Siapa yang nak jadi pengikut aku dalam menegakkan agama Allah. Ataupun kesimpulan yang kita boleh buat, siapa yang nak jadi pengikut ataupun penolong aku dalam mendakwahkan ataupun menyebarkan agama yang menyeru kepada keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini zaman Nabi Allah Isa. Zaman terkemudian, zaman seterusnya akan lahirlah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu ketika hayat baginda, zaman awal-awal Rasulullah menerima Islam ini, kita tahu dalam sejarah Rasulullah melalui dua fasa dakwah. Satu dipanggil dakwah secara sembunyi-sembunyi, yang kedua dakwah secara terang-terangan. Bila mana berlaku dakwah secara terang-terangan, hak sembunyi itu hampir 3 tahun. Bila Allah dah minta Nabi ni dakwah secara terang-terangan, maka Rasulullah pun berdakwah. Dan Rasulullah berdakwah ni kepada penduduk di Mekah. Dan bila sampai masa Rasulullah melihat keperluan untuk mendakwahkan Islam ini kepada selain penduduk di Mekah. Jadi bila kita nak dakwah agama ni kepada selain tempat duduk kita, tempat tinggal kita, kita kena keluar daripada tempat tu, betul? Macam orang kata nak pi mana? Nak pi tabligh. Nak pi mana? Nak pi berdakwah. Tak cukup dengan tempat tu, kita kena keluar. Tetapi kelebihan yang Rasulullah ada bila duduk di Mekah ni ialah Kaabah. Bila di situ ada Kaabah, di situ akan jadi macam acara rasmi tahunan, orang daripada luar kota Mekah akan datang, iaitu pada musim haji. Jadi Rasulullah tak perlu keluar. Jadi tunggu saja orang-orang luar Mekah tu datang. Jadi bila datang di Mekah, mereka duduk di Arafah, ada kumpulan-kumpulan tertentu daripada mana-mana tempat. Jadi Rasulullah pi tempat mereka ni, Rasulullah dakwah, cerita pasal Islam, cerita pasal dakwah, cerita pasal agama, cerita pasal Allah. Jadi ada sebahagian mereka ni terima, ada sebahagian mereka tolak. Tetapi gambaran yang kita dapat, Rasulullah ni boleh dikatakan hampir sentiasa diikuti oleh bapa saudara dia. Siapa dia? Abu Lahab lah, duk intai selalu dah. Abu Lahab ni kerja dia tukang clear balik. Macam lah contoh Nabi pi tempat satu kumpulan orang cerita agama macam ni, Islam macam ni, dakwah macam ni, tauhid macam ni. Lepas dia tinggalkan grup tu, Abu Lahab pi cuci balik, clear balik. Kalau budak ni cerita apa-apa, hang tak payah dengar tak payah ambil pot lah, tak payah ambil tahu lah. Maksudnya dia pi clear balik hak Nabi cerita tu. Tu kerja dia. Dan ada sampai satu tahap dia ni hina Nabi, marah kat Nabi, caci Nabi, bubuh pasir atas kepala Nabi. Tu siapa dia? Pak saudara dia punya kerja. Tetapi sepanjang Rasulullah dakwah macam tu, Rasulullah pernah sebut beberapa perkara. Antaranya sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, man rajulun yu'wini ala an uballigha kalama rabbi fa inna quraisyan mana'uni an uballigha kalama rabbi. Apa dia kata? Man rajulun yu'wini, ada tak sesiapa yang nak tolong aku, ada tak sesiapa yang nak bantu aku ala an uballigha kalama rabbi,
untuk aku ni bertabligh, berdakwah, menyampaikan kalimah daripada Tuhanku. Nabi tanya, ada siapa nak tolong aku, nak bantu aku dalam usaha aku nak menyampaikan kalimah Tuhanku? Fa inna Quraisyan mana'uni. Sesungguhnya orang-orang Quraisy, bila sebut Quraisy di sini bukan umum. Quraisy hak sokong Nabi pun ada, Quraisy hak masuk Islam pun ada, tapi sebahagian besar Quraisy pada masa tu lawan Nabi. Fa inna Quraisyan mana'uni. Sesungguhnya sebahagian Quraisy tu menghalang aku an uballigha kalam Rabbi, daripada aku menyampaikan kalimah Tuhanku. Jadi bila Nabi sebut macam tu, ada satu grup daripada Yasrib. Nama masa tu Yasrib lah, sebelum Nabi hijrah ke Madinah kan. Jadi satu kumpulan yang diketuai oleh As'ad bin Zurarah. Jadi As'ad bin Zurarah ni dengar Nabi cerita macam ni, dia dengar, dia tertarik dan tertawan dengan dakwah yang diucapkan oleh Nabi, lalu dia masuk Islam, dia terima Islam. Dan dia janji dengan Nabi, bila balik ni dia nak dakwahkan hak Nabi dakwah ni kepada anak beranak dia di Yasrib. Jadi kalau boleh mari haji tahun depan, musim haji tahun depan, jumlah hak kami nak bawa ni lagi ramai. Jadi dia buat sungguh. Bila dia mari tahun berikutnya bertambah jumlah mereka. Mari tahun berikutnya lagi bertambah. Yang inilah yang disebut oleh sejarah telah berlaku dua perjanjian. Satu perjanjian Aqabah yang pertama, dan yang kedua perjanjian Aqabah yang kedua. Lepas tu Nabi hantar dia punya wakil Mus'ab bin Umair jadi pentabligh ataupun duta pertama ke Madinah sebelum Nabi hijrah. Sebab apa? Mereka janji nak tolong Nabi. Dan bila mereka janji nak tolong Nabi, mereka buat sungguh. Lihat bila Nabi dan sahabat berhijrah ke Madinah, apa sahabat Ansar tak bagi? Sahabat Ansar lah yang bagi tanah. Sahabat Ansar lah yang bagi rumah. Sahabat Ansar lah yang sediakan makan minum. Sahabat Ansar lah yang sediakan perkakasan. Hak mana jenis berniaga, berdagang, mereka bagi modal. Hak mana jenis suka bertani, bercucuk tanam, mereka bagi kebun dan tanah. Bahkan dalam sejarah, hak mana ada bini ramai, isteri ramai pun mereka nak bagi kepada sahabat Muhajirin, sebagaimana yang berlaku kepada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, sahabat Ansar, dia ni ada dua isteri, dua je pun, bukan 4. Tapi dua tu pun dia suruh Abdurrahman bin Auf pilih. Abdurrahman bin Auf, mana yang di mata kamu tu kamu suka, kamu berkenan, kamu pilih nak hak mana. Jadi kalau kamu nak hak ni, aku akan bagi hak ni. Kalau kamu nak hak ni, aku akan bagi hak ni. Kalaulah kita ada dua bini, lepas tu nak suruh orang bagi kat orang, kita pilih hak comel ke hak tak berapa comel, nak bagi kat orang. Biasa hak ni comel ni aku pegang lah, kekal lah dengan aku. Hak tak berapa tu hang ambil lah. Hak ni tak, pilih hak mana hang berkenan, ambil. Sampai tahap tu. Tapi waktu tu Abdurrahman tunda dulu, biar dulu, aku nak settle isu perdagangan dan perniagaan. Mereka buat sungguh. Sebab itulah Rasulullah menamakan sahabat-sahabat ni sahabat Ansar, yang jadi penolong. Kalimah malam ni pun kita jumpa qala man ansari. Siapa nak jadi penolong dan pengikut? Baik. Qalal hawariyun, maka berkatalah golongan hawariyun. Apa dia hawariyun ni? Hawariyun ni dikatakan sebagai sahabat-sahabat ataupun pengikut tetap dan setia bagi Nabi Allah Isa. Dipanggil dengan satu istilah hawariyun. Baik. Apa makna hawariyun? Hawariyun ni banyak makna dia. Kalau buka kamus-kamus yang besar, kamus Muhit, kamus Lisanul Arab Imam Ibn Manzur, contoh kita akan jumpa hawari ni ada yang bermaksud penolong. Hawari ada yang bermaksud pembela.
Hawari ada yang bermaksud seseorang yang mempunyai hati yang tulus dan ikhlas. Hawari. Kalau disebut dalam tafsir, hawari ini boleh kita letak kepada satu golongan manusia yang jenis sifat fizikal dia pendek-pendek, rendah-rendah. Jenis satu kumpulan manusia tu sifat mereka jenis tak berapa tinggi, pendek-pendek, rendah-rendah, boleh kita panggil itu juga hawari. Ataupun hawari ini satu kumpulan manusia yang suka pakai pakaian yang berwarna putih. Satu kumpulan pakai pakaian putih, boleh kita panggil itu hawari. Ataupun kumpulan pemburu, jenis kumpulan manusia yang memburu binatang, kita boleh panggil itu juga hawari. Jadi makna hawari itu banyak. Tetapi yang dikehendaki di sini, berkatalah al-hawariyun, bermaksud penolong ataupun pembantu khusus kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Walaupun Quran menyebut hawari dan ada hadis yang menyebut tentang hawariyun, tetapi tidak dijelaskan berapakah jumlah mereka, dan juga tidak disebutkan nama-nama kumpulan hawari itu. Baik, kalau kita ambil sumber depa, contoh Bible ataupun perkataan-perkataan yang datang daripada robai-robai Yahudi sebelum ni, yang mana mereka sebelum ni beragama Yahudi, taraf robai ulama, dan mereka masuk Islam. Antaranya ialah Abdullah bin Salam, antaranya Ka'ab bin Ahbar, antaranya Wahab bin Munabbih. Ni nama-nama robai Yahudi yang masuk Islam. Baik, Al-Hawari daripada sumber tu menyebut jumlah mereka ni 12 orang. 12 orang. Yang betul jumlah dia, wallahu alam, Allah lebih mengetahui. Baik, antara nama-nama yang disebutkan, biasalah bila Bible kita baca hari ni bahasa apa? Dominan bahasa apa? Bahasa Inggeris. Versi King James ke, versi RSV, Revised Standard Version ke, versi ASV, American Standard Version ke, biasanya sebut nama-nama ni. Baik, pertama ialah Peter ataupun Petrus. Yang kedua, selepas Peter atau Petrus, James. Sebab James ni ada dua orang. Hak pertama ni disebut sebagai James anak Zabidi. James anak Zabidi. Yang ketiga John. John, bukan rokok John tu dah, ataupun roti John. John ni sebenarnya lebih kepada Yohana lah, sebutan biasa Yohana. Yang ketiga Philips. Yang ketiga dah. Yang keberapa dah? Yang keempat lah Philip. Yang kelima Andrew. Yang keenam Bartholomew. Yang ketujuh Thomas. Yang ke-8 Matthew. Yang ke-9 James seorang lagi. Ni James anak Alphaeus. Yang ke-10 Thaddeus Labaius. Yang ke-11 Simons orang Kanaan, atau disebut Simons the Zealot. Yang ke-12 Judas Iskariot. Judas Iskariot tu nama. Iskariot tu bukan nama. Iskariot tu bermaksud pengkhianat. Jadi jangan pula bunyi tu nampak menarik. Oh, Iskariot, dekat-dekat Patriot ni bagus letak nama ni, kita pun letak nama Iskariot. Jadi Iskariot tu pengkhianat. Kenapa Judas disebut pengkhianat? Sebab dialah yang antara dalang utama yang memberitakan tentang tempat keberadaan Nabi Allah Isa alaihi salam. Jadi yang Allah tukar dirupakan seorang lelaki yang mirip dengan wajah dan rupa Nabi Isa tu Judas itulah. Baik. Bila sebut demikian, kita tak tahu. Saya habaq terus, jumlah kita tak pasti. Yang disebut 12 atau lebih ke macam mana, wallahu alam. Yang kedua, nama tu namalah yang didatangkan. Mungkin saya sebut atas dasar kemungkinan nama tu mungkin sebahagian betul, sebahagian tak betul, atau mungkin semuanya betul, wallahu alam, atau mungkin semua tak betul. Tapi kemungkinan yang paling kuat, mungkin semua tu ada yang betul, ada yang tak betul. Baik.
Tentang pula jumlah dia sama macam tadi. Kita tak tahu hak sebenar. Biarlah. Kita sebut mereka itu sebagai Al-Hawariyun, dan maksud Hawariyun yang kita nak di sini sebenar-benar berapa jumlah dia, sebenar-benar siapa nama dia, itulah yang dak dimaksudkan dalam Al-Quran pengikut kepada Nabi Isa. Baik. Nahnu ansarullah. Kami penolong Allah. Nahnu kami ansarullah, penolong Allah. Ayat kami penolong Allah ni kita fahamlah maksud menolong Allah. Tapi kalau kita belajar tauhid, kita belajar hakikat yang sebenar, ayat ni jadi tak berapa nak betul kan? Bukan tak betul ayat Quran tu. Maksud kami penolong Allah, dengan kata lain, kalau kita masuk bab tauhid, Allah tu satu zat yang maha tinggi, maha sempurna. Dia tak memerlukan sebarang pertolongan pun daripada makhluk dia. Bahkan dialah yang jadi penolong kepada setiap makhluk dia. Jadi ayat kami penolong Allah ni, hak maksud dia, yang boleh dikategorikan penolong Allah, contoh orang yang menyebar dan menyampaikan dakwah. Boleh kita kata penolong Allah. Maksud penolong Allah ni, penolong agama Allah. Orang yang berjihad pada jalan Allah fi sabilillah boleh disebut penolong Allah. Orang yang amar ma'ruf nahi mungkar boleh disebut sebagai penolong Allah. Orang yang menjalankan dan melaksanakan syariat, hukum hakam Allah dianggap sebagai penolong Allah. Jadi kita faham maksud yang disebutkan. Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Mereka beriman pada Allah. Washhad bi anna muslimun, maka persaksikanlah sesungguhnya kami ini muslimun. Kami muslim, orang yang menyerah diri kepada Allah, tunduk, taat dan patuh. Jadi digunakan kalimah muslim, bermaksud mereka ni adalah hamba-hamba Allah yang beriman hanya kepada Allah, bernabi dan berasulkan pada waktu dan masa tu Nabi Allah Isa. Baik. Bila kita tengok Muslim, sebenarnya apakah, ni soalan yang selalu biasa orang tanya, agama Islam ni bila bermula? Agama Islam ni bila bermula? Okey, Nabi Muhammad dakwah dan sebarkan Islam. Nabi-nabi sebelum ni agama apa? Agama apa? Baik. Penggunaan kalimah dan lafaz Islam itu dinisbahkan pada din, agama atau satu bentuk cara hidup ni memang berlaku pada zaman Nabi Muhammad. Bahkan turun ayat Quran, inna dina indallahil Islam. Agama yang diredai oleh Allah ialah agama Islam. Baik. Islam ini, kalimah ni dinisbah pada agama, ya memang zaman Nabi Muhammad. Tetapi nabi-nabi sebelum ni, apakah penisbahan dia? Mereka mendakwahkan agama tauhid. Agama yang mengajak manusia lain mengesakan Allah dan jangan sesekali mensyirik dan mempersekutukannya. Penibahan Islam walaupun berlaku pada zaman Nabi Muhammad, tak berlaku pada zaman sebelum ni, isi, inti dan kandungan dakwah adalah sama. Mengajak manusia hanya menyembah kepada Allah, tidak selainnya. Itulah isi dakwah nabi-nabi dan rasul sebelum ni. Baik. Kita tengok ayat yang keseterusnya. 53. Rabbana amanna bima anzalta. Wahai Tuhan kami, amanna, kami beriman, bima anzalta, bima, dengan apa yang engkau turunkan. Kami beriman dengan apa yang engkau turunkan. Apa yang Allah dah turunkan? Untuk Nabi Isa Allah turunkan apa? Kitab Injil. Baik. Walaupun disebut kami beriman dengan apa yang engkau turunkan, nak bagi mudah faham, kami beriman dengan kitab Injil. Baik.
Walaupun Al-Quran menyebut satu sisi, maksudnya satu arah, kami beriman dengan kitab yang engkau turunkan, satu arah. Tetapi bila dia terkait dengan bab akidah, kepercayaan dan keimanan, salah satu yang menjadi wajib bagi orang Islam, percaya kepada kitab yang Allah pernah turunkan kepada mana-mana Nabi dan Rasul tertentu. Walaupun yang disebut satu sisi, arah dia kepada kitab, tapi dia akan jadi penisbahan besar kepada unsur-unsur yang lain. Contoh, bila kita kata kita beriman kepada kitab Injil, otomatik yang terkait dengan dia, kitab Injil ni turun pada siapa? Kita tahu, saya beriman dengan kitab Injil, tapi perkaitan dia, Injil ni turun pada siapa? Nabi Isa. Otomatik bukan setakat percaya kepada Injil, kena percaya kepada Nabi yang diturunkan kitab tu pada dia. Kita juga kena percaya dan beriman kepada Nabi Isa. Lebih jauh, siapa yang turunkan kitab tu pada Nabi Isa? Allah. Kena yakin, beriman dan percaya pada Allah. Dan Allah dia tak buat turun terus pada Isa. Dia ada perantara dia, iaitu Jibril. Jadi kena juga beriman kepada Jibril, sebahagian malaikat Allah. Jadi walaupun disebut satu sisi kitab tu, dia terkait dengan Nabi, dia terkait dengan Allah, dia terkait dengan malaikat, bahkan terkait dengan isi Injil tu sendiri. Walaupun kita hidup zaman Nabi Isa, percaya dan beriman pada dia, tapi kalau dalam kitab tu sebut Nabi-Nabi dan Rasul lain, kena percaya ke tak? Kena percaya, sebab itu adalah firman Allah. Itu firman Allah. Macam Al-Quran. Bukan kata bila kita ni umat terakhir, umat Nabi Muhammad, hanya percaya Quran dan percaya kepada Muhammad saja. Tapi Quran hak turun pada Nabi Muhammad, daripada Adam sampai Isa tu, semua kita kena percaya. Tapi yang jadi perbezaan sekarang ialah kitab-kitab sebelum ni. Bukan kita menolak kitab sebelum ni. Yang kita percaya, yakin dan beriman, memang Taurat pernah diturunkan pada Musa, kita percaya itu. Injil pernah turun pada Isa, Zabur pernah turun pada Daud, tu kita percaya. Cuma yang jadi permasalahan dunia sekarang ni, adakah kitab-kitab itu masih ada yang benar-benar asli, ataupun hak ada tu sudah diselewengkan. Tu je beza. Walaupun kita boleh menyebut, Taurat dah diselewengkan, Zabur dah diselewengkan, Injil dah diselewengkan secara umum. Tapi orang biasa macam kita, macam tuan-tuan, macam saya, tak boleh nak detect hak mana betul, hak mana tak betul, hak mana ditambah, hak mana dikurang. Kita hanya umum sebut, diselewengkan, dia rubah. Tapi bila ambil Taurat betul, tunjuklah dah hang kata dia rubah, hak mana dia rubah. Kita tak boleh nak tunjuk, kita bukan pakar tu. Jadi mungkin orang-orang yang berkeahlian, ada otoriti, ada kepakaran, boleh tunjuk tang mana hak dia rubah, mungkin tang mana ditambah, tang mana diselewengkan makna dia. Baik. Kembali kepada persoalan ni, wattaba'na rasul, dan kami mengikuti Rasul, faktubna ma'asyahidin. Faktubna, kalimah faktubna ni tulislah. Tapi di sini senaraikanlah, boleh kita katakan, bubuhlah nama kami, bahasa kampung, ma'asyahidin, bersama orang-orang yang menyaksikan. Bersama orang-orang yang menyaksikan. Baik, siapa penyaksi-penyaksi di sini? Dalam tafsir Ibnu Katsir ada satu asar. Sanad asar ni jayyid, daripada Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Imam Ibnu Abi Hatim ni salah seorang imam pada period mutaqaddiminah, period awal. Dia boleh dikatakan sebagai seorang yang tasyaddud. Maksud tasyaddud ni keras, bukan kerah tu kerana dia kerah atau dia bengking. Maksudnya dalam penilaian pada perawi-perawi ni, dia cukup jaga. Payah dia nak lepas, dia nak percaya mudah-mudah, kira orang betul-betul jaga. Imam Ibnu Abi Hatim ni macam ni lah mudah.
Ada sesetengah ulama-ulama yang hebat dalam ilmu jarah wa ta'dil yang selalu terkait dengan perbahasan ilmu hadis. Jadi ada setengah ulama yang jenis tasyaddud, yang dia nak nilai orang ni dia cek betul-betul. Ada setengah orang tu yang iktidal, sederhana, pertengahan, tak keras sangat. Ada yang terlampau tasahul, bermudah-mudah, semua dia nak terima. Jadi iktidal ni bukanlah kita kata teruk sangat, bukan kata bermudah-mudah sangat. Nak bagi mudah faham macam ni. Kita belajar di universiti dulu kan. Bila kita belajar universiti, kita ambil satu-satu kertas atau paper. Bagi kita periksa kertas ni, pasal apa kita nampak seronok dan biasa jawab periksa? Sebab doktor hak pegang kertas ni tu hak jenis alah biasa-biasa je. Kita tak risau mana doktor ni. Biasa kalau orang Melayu ke apa, dia bagi luluh lah. Contoh markah luluh 50. Kita dapat 48. Kalau doktor macam ni alah dia cari yang mana-mana tambah 2, 50. Ada jenis macam tu kan? Ada hak jenis, oh kalau doktor ni aku tak berani ni. Dia ni kalau 46 situ lah, tak genjak dah. Dia betul-betul kau pula hak ni. Tak lulus lah, dia tak ada mudah-mudah dah. Dia tak ada nak bagi markah free, markah apa, dia kira betul. Itu hak kita takut dah. Doktor macam tu kita takut lah. Hak tu biasa kita baca lebih sikit. Pasal apa tak mau bagi, gagal kertas dia. Contoh boleh saya umpamakan, patutnya tak boleh diumpamakan, tapi saya nak bagi mudah faham. Maksud dia ni rigid sungguh, jaga sungguh. Jadi setiap riwayat yang datang daripada dia, insya-Allah lah kemas. Baik. Imam Ibn Hatim Ar-Razi ni dia ambil periwayatan ni daripada Abu Sa'id Al-Ashja'. Abu Sa'id Al-Ashja' ambil daripada Waqi'. Waqi' ambil daripada Israel, bukan Bani Israel, kebetulan nama kawan tu Israel, kebetulan. Baik, Israel ni daripada Ikrimah daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sebut tentang faktubna ma'asyahidin, dan jadikanlah kami termasuk di kalangan orang-orang yang menyaksikan ini. Ialah maksud dia masukkan kami bersama dengan umat-umat Muhammad. Dia tu duduk zaman dia, tapi kalau boleh tulislah nama kami, listkan nama kami sebagai golongan-golongan yang menyaksikan sekali dengan umat Nabi Muhammad. Okey. Dia ada satu ayat dalam Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita ni sebagai ummatan wasata. Satu umat yang adil, umat yang pertengahan, tidak terlalu melampau dan tidak terlalu memudah-mudahkan. Litakunu syuhada'a 'alan nas, untuk menjadi saksi atas sebahagian manusia. Jadi dalam Musnad Imam Ahmad, ada satu riwayat yang Imam Ahmad bawa gambaran di mahsyar kelak. Di mahsyar kelak sebagai contoh dipanggil Nabi Allah Nuh. Nabi Allah Nuh dipanggil, lalu ditanya oleh Allah, wahai Nuh, ni ayat nak bagi mudah faham lah. Kalau nak cari ayat dia yang sebenar, pergi rujuk Musnad Imam Ahmad tu. Wahai Nuh, adakah kamu telah menyampaikan risalahku? Jadi Allah tanya, bila aku lantik kamu jadi Nabi dan Rasul ni, kamu jalankan tak tugas kamu waktu atas dunia dulu? Bersama kaum kamu tu, kamu sampaikan dakwah aku ni, risalah aku suruh ni? Ya, Nabi Nuh jawab, ya, aku sudah menyampaikan. Jadi dipanggil pula umat dia, umat Nabi Nuh tu. Adakah orang ini merujuk kepada Nabi Nuh tu sudah menyampaikan risalah daripada aku? Apa jawab kaum dia? Orang ni tak pernah sesekali datang jumpa kami, dan dia tidak pernah menyampaikan risalah daripadamu kepada kami. Seolah-olah macam dia tak kenal Nabi Nuh. Padahal Nabi Nuh hari-hari tak berhenti dakwah kat mereka, tiba-tiba tak mau mengaku. Baik. Walaupun ini adalah contoh hadis yang dibawa dalam Musnad Imam Ahmad, ada beberapa perkara yang kita boleh renung. Pertama, ini adalah bentuk mahkamah Allah, yang semestinya mahkamah Allah diliputi oleh keadilan.
Kalau Allah tak tanya Nabi lah, ni ayat saya lah ni, nak bagi mudah faham. Kalau Allah tak tanya Nabi Nuh pun, hang sudah menyampaikan atau belum, Allah dah memang tahu dah apa yang jadi. Dan kalau Allah tak tanya kaum Nabi Nuh pun, Allah dah tahu apa yang jadi. Cuma nak cakap, di sinilah keadilan Allah. Allah tak tinggal walaupun sebesar zarah, sama ada kebaikan ataupun keburukan. Nakkan kepastian, mari panggil Nuh betul-betul, dah sampai belum? Dah. Panggil pula ni, kawan ni dah menyampaikan belum? Oh, dia tak pernah menyampaikan pada kami, dan kami tak pernah terima apa-apa dakwah daripada dia. Baik, apa gambaran yang kita boleh dapat? Suasana ni suasana atas dunia ke di mahsyar? Suasana di mahsyar, nak habaq jenis orang kaki pembohong, pendusta, penipu dan pembongok ni bukan setakat atas dunia. Atas dunia dulu depa lah lawan Nabi Nuh, depa lah maki Nabi Nuh, depa lah tuduh Nabi Nuh macam-macam. Bila mereka dah kena atas dunia musibah banjir besar daripada Allah, ni mahsyar. Hak tanya depa tu Allah, dan depa nak jawab depan Allah, patut takutlah kan. Atas dunia dulu dah lah lawan Nabi dia, dah lah lawan pesuruh dia, takkan nak bohong lagi hari ni. Patut ada sifat tu kan, ni depan Tuhan ni. Tiba-tiba dia boleh kata tak kenal lagi depan Tuhan. Nak kata pembongok ni. Siapa yang tanya? Bukan Nuh yang tanya, Tuhan yang tanya. Dia boleh kata tak kenal, tak pernah datang pada kami, tak menyampaikan pada kami. Semata-mata nak backup dia, harap-harap dapat dipertahankan dengan jawapan tadi. Tapi Allah tahu. Jadi baik, sekarang ni hak ni kata ya, hak ni kata tak. Sekarang Nuh, siapakah saksi-saksi kamu? Siapa saksi untuk membenarkan kamu dah menyampaikan? Muhammad dan umat-umatnya. Kita akan jadi saksi. Pasal apa? Inilah salah satu kemuliaan dan keagungan Al-Quran. Quran ni apa dia? Firman. Quran ni apa dia? Kalam. Quran ni apa dia? Perkataan Allah. Qat'i, pasti, benar, jelas. Dalam Quran yang turun pada Nabi Muhammad, ada tak cerita pasal Nabi Nuh? Ada. Siapa cerita? Allah yang cerita. Takkan ada penipuan, pembohongan dan pendustaan. Siapa yang baca? Kita. Kita tahu dengan baik, kita tahu dengan jelas. Allah cerita pasal Nabi Nuh. Hari-hari dakwah, tak berhenti. Sampai berapa ratus tahun? 950 tahun. Tapi kaum dia buat apa? Lawan. Kaum dia buat apa? Tentang. Kaum dia buat apa? Macam-macam perangai, macam-macam tuduhan pada Nabi Nuh. Kami membenarkan apa yang diucapkan oleh Nabi Nuh. Kita nak jadi saksi tak? Kita nak jadi saksi sebab kita tahu kisah tu. Tapi kalau Quran ada, baca kisah Nabi pun tak baca, nak jadi saksi tak? Orang yang sanggup jadi saksi di mana-mana mahkamah ni, kecuali hak menipu dan berbohong tu lain cerita. Orang yang sanggup jadi saksi tu sebab mereka memang menyaksikan, memang mengetahui. Pak Cik Din, pasal apa Pak Cik Din nak jadi saksi? Tak mau jadi saksi macam mana aksiden depan mata saya. Saya tahu motor tu salah masuk lain orang, patut kena langgar kereta. Tiba-tiba nak tuduh tuang kereta tu salah. Tak, motor tu salah masuk lain orang. Saya buat depan mata saya. Patut orang tak tahu hala apa, saya nak jadi saksi juga. Dia 3 jam lepas aksiden baru mai. Boleh tak nak jadi saksi? Maksudnya dia pun tak berani sebab dia bukan penyaksi. Boleh faham lah tu maksud saya tak? Okey, siapa nak jadi saksi? Hadam betul-betul. Hadam betul-betul. Kisah Nabi-Nabi dan Rasul ni, ada jalan cerita dia, ada makna dia. Ada orang terlampau strict, nak habaq dia tu tahu. Bila kita tanya, okey, kenal tak Nabi Hud contoh? Oh, kenal Ustaz Nabi Hud. Siapa Nabi Hud tu lah hak kena makan kat ikan tu Nabi Hud tu. Jawab muka serius, bukan kata muka nak buat lawak. Hak kena makan kat ikan tu lah Nabi Hud. Betul ke? Betul ke Nabi Hud kena makan kat ikan? Hak kena makan kat ikan Nabi apa? Nabi Yunus tu pun bukan makan, istilah kita sebut makan, tak makan pun. Tak, dia letak dalam tu saja sebagai musibah dan ujian daripada Allah. 40 hari 40 malam. Tak tahulah dia bawa round ke lautan mana, ocean mana, dasar mana.
Tapi tasbih yang sentiasa diucapkan oleh Nabi Yunus tu apa dia? Apa dia? Cuba baca tasbih Nabi ni. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bacalah hak tu, insya-Allah Allah akan bagi Allah akan bagi kelepasan dan pembebasan daripada perkara-perkara yang menggelisah ataupun dianggap suatu perkara yang sukar dalam kehidupan kita, insya-Allah. Baik. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ayat yang terakhir. Mereka merancang tipu daya dan Allah juga merancang tipu daya. Wallahu khairul makirin, dan Allah lah sebaik-baik yang menghapuskan perancangan dan tipu daya mereka. Okey. Apakah cara yang mereka buat? Baik. Geng-geng yang nak marah dekat Nabi Isa tadi, bila mereka ni tahap ulama, tahap rabai, tahap orang yang dihormati, kalau mereka nak bunuh Nabi Isa dengan kedudukan mereka tu, contoh mereka pergi bunuh Nabi Isa, tercalarlah, tercemarlah tahap mereka tu. Oh, ulama bunuh Nabi, ulama bunuh Rasul yang diutus oleh Allah, malulah mereka. Jadi antara cara dia, mereka akan buat benda yang sama, merancang nak hancur, musnah atau bunuh Nabi Isa, tapi biar rancangan mereka ni melalui tangan orang lain. Melalui tangan orang lain. Contohlah, kita kata kalau saya tu nak suruh bunuh orang tu, kalau saya sendiri pergi bunuh, ustaz pergi bunuh orang, jadi malulah saya. Jadi saya upah orang lain, bang, saya bagi 1 juta, pang bagi. Jadi orang tak nampak saya upah tu, pang, kawan ni mati dah. Kita lepas tangan, seolah-olah cuci tangan. Orang lain tolong buat kerja tu asal datang dari kita. Jadi cara mana? Memfitnah Nabi Allah Isa. Apa fitnah yang mereka buat? Dalam tafsir disebutkan bahawa antara 5 fitnah yang mereka lemparkan pada Nabi Allah Isa. Jadi kumpulan-kumpulan ni bertemu dengan penguasa ataupun pemerintah Rom di Palestin pada masa tu. Baik. Bila perkara pertama yang mereka lemparkan tuduhan ialah penisbahan pada agama. Iaitu Nabi Isa ni dianggap sebagai orang yang telah tersesat daripada jalan sebenar agama. Dia mengajar ajaran sesat kepada masyarakat dan orang ramai. Sebab kami ni ulama Yahudi, kami ni roba Yahudi, kami duk mengajar agama lama dah, tiba-tiba mari orang ni ajak tak sama macam kami mengajar. Padahal dia hak teruknya, hak tu kawan tu betul, tapi dia buat ayat tu, kami ni ulama, dia mari tu ajak hak kami tak ajak, dia mari cerita hak kami tak pernah tahu cerita sebelum ni. Jadi dia ni sebagai penyesat masyarakat. Satu. Yang kedua, dia inilah yang menghalangi kami daripada memberikan ketaatan kepada pemerintahan kami. Bagi dia cakap, Rom tu orang luar, mari tempat kita, jajah tempat kita, jadi pemerintah, jadi pemimpin, nak suruh bagi ketaatan pada dia. Dia duk bagi tahu orang macam tu supaya kami ni terhalang daripada berikan ketaatan. Nabi Isa tak kata apa pun. Dia yang lebih-lebih buat cerita. 2. Yang ketiga, dia adalah perosak sistem masyarakat dan sosial. Contoh, kalau ada pengikut dia tu terdiri daripada kalangan anak-anak, maka dia akan bergaduh dan derhaka pada mak pak dia. Kalau hak anak tu ikut dia. Kalau hak ikut tu jenis bapa, akan bergaduh dengan isteri, akan bergaduh dengan anak, akan beraduh dengan ahli keluarga lain, dia jadi pemecah belah. Bila jadi pengikut tu. Tu 3. Yang keempat, mereka menuduh Nabi Isa ni melakukan sihir. Nak buat lagu mana? Dah mukjizat yang Allah bagi pada Isa pada masa tu memang kau-kau punya. Boleh sembuh penyakit sopak, boleh sembuh orang yang buta jadi celik, boleh hidupkan orang mati, ambil tanah, buat prototipe rupa bentuk burung, tiup, hidup burung macam burung betul. Bagi mereka tu adalah
sihir. Jadi bila orang tengok, orang terpikat, orang jadi pengikut dan follower dia. Padahal dia guna sihir. Tuduhan lah. Dan yang nombor 5, hak paling tak boleh belah, iaitu mereka menuduh Isa ni anak seorang penzina, kerana mak dia melahirkan dia tanpa seorang bapa ataupun ayah. Siapa buat kerja ni? Kalau orang luar, Nabi Isa tu Bani Israel, mereka hak tuduh ni apa? Bani Israel juga, sama-sama Bani Israel, tapi janji boleh rosakkan orang ni, boleh musnahkan orang ni, boleh fitnah orang ni, jalan. Kalau orang luar daripada tu, okey, lagi kita kata orang nak benci, orang nak buat apa pun, dia bukan bangsa kita, dia bukan kaum kita. Ni sama sendiri, kerana dia berasa terancam dengan kehadiran Nabi Isa, dia sanggup buat macam ni. Ni kata orang-orang Yahudi. Baik. Bila buat lagu tu, senyum ke marah pemerintah? Bila dengar macam ni, takkan nak senyum tak? Mesti marah. Ringkas cerita, bila marah, maka dibuatlah tangkapan. Kita kena tangkaplah orang macam ni, membahayakan. Jadi dikerahkanlah, orang cari-cari tak jumpa, pi sana tak jumpa, pi sini tak jumpa. Lalu ada macam kita kata, orang kata apa ni, imbuhan ke apa, maksudnya kita bagi sekian-sekian, siapa boleh tunjuk di mana-mana. Jadi salah seorang pengikut yang terpesona dengan imbuhan tu ialah Judas tadi. Judas tadi sanggup bagi tahu, padahal wang imbuhan tu lebih kurang 30 shekel. Shekel ni ialah dirham, perak, 30 keping perak je pun. Tapi dia sanggup mengkhianati guru dia sendiri, seorang Nabi dan Rasul. Dia janji akan tunjuk tempat-tempat tu, kamu boleh pergi dan tangkap Nabi Isa. Baik. Pada malam tersebut, banyaklah riwayatnya. Ada sebut Taman Getsemani, ada sebut tempat lain, wallahu alam. Baik. Malam tu kita kata tolak Judas. Asal kalau kita ambil 12 orang, tolak Judas tinggal berapa pengikut dia? Tinggal 11. Kalau 11 orang ni duduk sekali dengan Nabi Isa, ada berapa? Jadi ada 12. Baik. Bila Nabi Allah Isa berkumpul dengan sahabat-sahabat dia yang kata 11 orang tadi, jadi 12. Jadi malam itulah dianggap sebagai malam terakhir. Malam terakhir. Inilah yang disebut atau digambarkan oleh Leonardo da Vinci tu dalam lukisan dia, The Last Supper. Kira makan malam terakhir bersama sahabat-sahabat kan. Baik. Bila kawan ni mari dengan tentera-tentera Rom untuk tangkap tu, jadi tentera Rom tak masuk. Dia suruh siapa masuk? Kalau tentera Rom masuk lagu tu, orang cerebu lari kan. Jadi guna siapa? Guna Judas tadi. Biar Judas masuk dulu, Judas tangkap dan Judas bawa keluar. Jadi sebenarnya pada malam tersebutlah waktu Judas masuk tu, Allah angkat Nabi Isa. Dan ditukarkan rupa Judas tu mirip persis, hampir sama dengan Nabi Allah Isa. Jadi yang kena tangkap malam tu siapa? Judas, bukan Isa. Baik. Isu salib, siapa disalib Nabi Isa ke Judas, bukan hari ini saja dibincang oleh akademik-akademik. Bahkan sebenarnya pemerintah pada masa tu, geng-geng yang buat rancangan tu pun, ataupun tentera-tentera Rom sendiri, memang mereka pening malam tu lagi. Mereka pun memang keliru malam tu lagi. Betul tak mereka tangkap dan mereka hukum ni Isa? Ada benda besar, dua perkara yang mereka jadi keliru dan pening. Pertama, berkaitan dengan jumlah. Sepatutnya 11 orang duduk sekali dengan Nabi Isa, 12. Bila Judas masuk, jadi berapa? 13. Dan bila keluar pun mesti melengkapi jumlah ni. Bila masuk ada 12, masuk seorang jadi 13. Bila kita tangkap semua, keluar tu mesti 13. Tapi bila tangkap keluar, ada 12. Seorang lagi pergi mana? Seorang tak ada ni. Yang tak ada tu siapa? Nabi Isa dah diangkat. Tapi mereka tak kisah sangat pasal hak tak ada tu. Yang penting poin dia nak tangkap siapa?
nak tangkap Isa, tapi hak muka macam Isa tu ada. Jadi Isa tu dah ada dah point dia. Hak nak terlepas orang tu biarlah. Tapi walaupun terlepas tu pun mereka fikir macam mana hak sepatut kita 13 ni tinggal 12. Pi mana seorang tadi? Hak pi mana tu sebab bukan Isa bagi depa, sebab Isa ni duduk dengan depa dah. Jadi biarlah hak tu. Pening dah. Yang kedua, perwatakan dan perangai orang hak mereka tangkap tu, walaupun muka macam Isa, tapi Isa hak mereka kenal sebelum ni bukan jenis lagu ni. Contoh hak kenal ustaz dulu jenis bengkeng, kenal ustaz keras, tiba-tiba malam ni macam sotong bila kena tangkap. Awak tangkap saya ni. Tu pelik ustaz sebelum ni kita kenal bukan lagu ni, tiba-tiba jadi lagu ni. Biar betul ustaz kata muka tu ya dah, tapi lagu lain. Dia jadi lagu tu. Maksudnya Isa kita kenal bukan jenis lagu ni. Tapi nak kata tak Isa dah muka lagu tu kan. Cuma pelik. Dua tu benda paling besar. Tu yang jadi mereka sangsi sebenarnya pada masa tu lagi. Betul tak mereka tangkap tu Isa. Jadi bila tangkap, ringkas cerita, hukumlah. Hukuman pula bukan ikut hukuman Bani Israel, bukan ikut hukuman cara orang Palestin, tapi ikut hukuman orang Rom, iaitu disalib. Salib lah, di tiang salib. Ada dua orang lagi, orang bersalah pada masa tu dihukum dengan hukuman yang sama. Baik. Benda yang paling besar dalam isu crucifixion ni ataupun penyaliban ni digunakan oleh orang-orang Nasrani ni sebagai satu tagline dipanggil penebusan dosa. Jadi seolah-olah tersalibnya Isa tu dianggap di sisi mereka, Allah ni letak Isa sebagai anak dia, sons of God tu, untuk menebus dosa-dosa manusia sebelum ni. Jadi dengan penyaliban anak Tuhan ni, terhapuslah dosa-dosa anak Adam sebelum ni. Kerana bagi mereka Adam tu yang mula-mula melakukan dosa. Jadi dosa ni dianggap macam warisan. Bila Adam berdosa, anak cucu dia pun berdosa. Duk berdosa sampai tersalibnya Isa, tertebuslah dosa sebelum ni. Okey, boleh faham tu Baik, betul tak tersalibnya, kita sebut Isa lah di sini, walaupun di sisi akidah kita fahamlah hak sebenar. Adakah betul anggapan bila tersalibnya Isa yang dianggap sons of God tadi terhapus dosa hak sebelum ni? Kalau terhapus betul-betul, seronok ke tak seronok? Maksudnya orang hak buat dosa daripada sebelum salib sampai kepada Adam tu seolah-olah habis, licin. Agak-agak siapa yang paling berbahagia? Siapa paling berbahagia kalau betul-betul lagu tu? Tersalibnya Isa, habis dia licin dosa sebelum. Antaralah yang boleh kita katakan dan andaikan Fir'aun, aku ni mengaku Tuhan masa hidup atas dunia, lawan Musa, kejak Musa, nak bunuh Musa. Nasib baiklah Isa kena salib, dosa-dosa aku pun habis terhapus. Andaian lagu tu lah kita kata. Namrus pernah mengaku jadi Tuhan, lawan Nabi Ibrahim, mati pun dengan nyamuk, hina. Nasib baik Isa kena salib, dosa aku pun hilang juga. Orang lawan Nabi Nuh, nasib baik aku pun settle habis. LGBT zaman Nabi Lut, dulu kena laknat, balik bumi, Allah, nasib baik kawan tu tebus, habis dosa kita. Jadi pemaknaan di sini, bila berlaku penebusan dosa, adakah penduduk-penduduk daripada zaman Adam sampai berlaku hari penyaliban diistilahkan sifar neraka? Dah semua settle dah. Adakah neraka akan jadi kosong? Yang ada hanya duduk dalam syurga. Maksudnya ketika berlaku penyaliban. Dan isu lebih jauh, bagaimana pula nasib orang yang hidup selepas peristiwa salib? Dah kata orang hak sebelum tu hapus, orang hak hidup lepas tu buat dosa, kesianlah kat dia. Andaikan juga kita boleh klaim di hadapan Tuhan besok, tak aci dah lagu ni, orang hak sebelum Nabi Isa disalib tu semua kena hapus, kami hak buat dosa lepas tu jadi ada dosa, tak aci lagu ni. Orang boleh klaim demikian. Jadi berat sebelah kan, kami buat dosa, kami pun nak dosa kami diampunkan. Pasal apa? Hak sebelum saja, hak selepas pun nak juga. Sebab tu dalam doktrin Kristian ada
Trinity, God, Sons of God, satu lagi apa? Holy Spirit, Ruhul Kudus. Holy Spirit ni lah penting bagi mereka, sebab bila Isa dah tak ada, Holy Spirit ni akan masuk dalam apa? Masuk dalam pedri mereka. Sebab tu pedri mereka ada kuasa ampun dosa orang lain. Duduk dalam bilik kecil confession tu, mari orang ni, saya buat macam ni ampun dosa, mari buat macam ni, ampun dosa. Dia tolong ampun dosa orang lah. Dosa dia hak timbun, tak tahu siapa nak ampun. Nah, zaman dulu-dulu hak betul-betul tu ampun. Mari hak zaman jadi penunggang ni, ampun takkan ampun saja, kurang-kurang RM30 sekali ampun tak? Waktu RM30, lepas tu RM50, waktu RM100, jadi periuk nasi dah. Sebab tu yang jadi besar pemecahan Kristian antara Katolik dengan Protestan dulu, paling besar isu surat indulgence tu kan, surat pengampunan dosa. Kalau dulu orang mari nyatakan, kita dengar ampun. Hak ni buat surat khusus. Surat tu pergi letak depan pintu rumah orang, tulis dosa sekian-sekian sekali dengan duit. Kita buat contoh, wallahualam, contoh membunuh $300, contoh aku pernah membunuh, aku pernah berzina, $300 ni kena seorang tu $2,000. Lepas tu setiap rumah sampai macam jual seolah-olah macam jual agama kan, nak sangat keduniaan tu. Tulis dosa, kami kutip, ambil sekali dengan duit, kami pergi gereja, church, baca doa, tolong ampunkan dosa. Itu yang keluar Protestan tu. Jadi kalau kita hidup zaman tu, sekiranya duduk dalam grup dia, kita nak jadi Katolik ke Protestan, kita pun akan jadi Protestan, akan protes. Sebab ni dah jadi menunggang agama dah. Maksudnya menunggang apa? Bukan setakat agama, tapi menunggang. Kita panggil pandai ni bodoh lah, kepandiran manusia lain tentang agama bangsa-bangsa tu, kita guna dia untuk memperbodohkan dia. Mazhab tu banyak lagi lah kita kata. Baik, kalau kita ambil juga isu yang sama ni, kita fikir rasio logik, rasional. Kalaulah betul-betul ada Holy Spirit yang boleh mengampunkan dosa, seronok ke tak seronok? Kalau betul-betul ada macam ni, yang kita boleh mengaku dosa kita, orang tu tolong ampun dosa, seronok ke tak seronok? Seronok lah. Kita buat apa-apa dosa, pergi jumpa dia, habis sebelum ni kita buat. Hakikatnya saya nak tanya, penjara paling banyak atas muka bumi ni di mana? Penjara paling banyak di mana? Antaranya di Amerika sendiri. Jadi bila kita dah ada kuasa mengampunkan dosa orang lain, perlu lagi tak ada jail? Perlu lagi tak ada jail bang? Hang buat apa tadi? Saya bunuh orang. Tak apa, relax. Ni ampun dah dosa hang. Okey, pula. Hang apa pula? Saya baru berzina 5 minit lepas bini orang. Tak apalah. Ni ampun dosa. Jadi dah mari orang boleh ampun. Jail buat apa lagi? Tapi bila pi kat jail, hang kesalahan apa? Saya bunuh orang. Dah dia bunuh orang, awak hang tak guna kuasa hang ampunkan dosa dia. Duk bagi dia terperak dalam jail. Lepas tu hukum bunuh ke, hukum gantung ke, hukum sekian-sekian. Mana kuasa ada tadi? Pilah ziarah, pilah melawat jail tu, pi pun seorang demi seorang, settle lah. Hakikatnya dah dia pun kuasa pun bukan tahap kuasa mana dah. Sebenarnya tak ada pun, tapi nak habaknya tak boleh buat apa. Itu hanyalah penipuan semata-mata. Tak ada Holy Spirit, tak ada apa sebenarnya. Yang hakikatnya yang kita fahami, Ruhul Kudus yang diceritakan dalam Quran merujuk pada apa? Ruhul Kudus. Wa ayyadnahu bi Ruhil Kudus, dan kami perkuatkan dia dengan Ruhul Kudus. Contoh Nabi Isa tu. Ayat tu kaitan dengan Nabi Isa. Kami perkuatkan dia dengan Ruhul Kudus. Apa dia? Jibril alaihi salam. Ruhul Kudus merujuk kepada Jibril alaihi salam. Selalu digambarkan dalam bentuk burung merpati putih.
Dia kalau hak udara burung merpati, kalau hak air dia gambaran dia ikan. Atas tu berpati ikan. Sebab tu kalau kita jumpa contoh di Pulau Pinang, ada jenis mari orang muda, smart, handsome, dia bagi buku, macam buku tu seolah macam buku tadika kanak-kanak, tapi dalam tu jenis penuh gambar ikan. Ikan tu, ikan ni dia ada makna di sebalik tu, bukan sekadar ikan tu. Ikan dari sudut perlambangan yang lain, merujuk pada perlambangan agama mereka. Boleh faham tak ni? Bukan ikan saja-saja. Faham lah. 9 lebih ni boleh berhenti lah. InsyaAllah kita sama-sama mengambil pelajaran, mengambil iktibar dan faedah daripada ayat-ayat yang kita baca. Moga Allah senantiasa memberikan kepada kita ilmu pengetahuan dan kefahaman yang luas tentang agama dan syariat yang berkaitan dengan hukum hakam Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan moga-moga Allah sentiasa menyertakan kita bersama dengan golongan-golongan yang saleh, golongan-golongan ulama, manusia-manusia yang dicintai dan diredai oleh Allah dan Rasulnya. Amin. Yang baik tetap datang daripada Allah, yang lemah dan kurang dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil quluba qad ijtama'at ala mahabbatik والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.